Hari raya, syukur juga. La'allakum tashkurun, dia kata, mudah-mudahan kamu bersyukur. Pasal apa? Tuhan bagi hari kelepasan, hari keseronokan, hari bersukaria, hari kita pakai pakaian comel. Sebelum nak pakai mandi juga ada sunat, cuma itu sunat. Sunat. Tak apalah. Itu antara beberapa hikmatnya. Imam Bukhari mulakan Kitabul Ghusl ini dengan 2 ayat Quran. Sama-sama cara Bukhari ni gitu. Kalau dia awal kitab dia tu, kebiasaannya, kebanyakannya dia mulakan dengan ayat Quran, sebagai mengambil berkat dengan ayat Quran. Satu. Yang kedua, untuk menceritakan punca bagi hukum itu. Punca bagi hukum Quran yang merupakan kitab suci yang wajib dipercayai oleh setiap orang Islam. Hak rukun iman percaya kepada kitab tu. Kitab mana? Quran tu. Dalam Quran itulah ada perintah ni. Dalam bab Ismaya dulu pun lagu tu juga dia mari ayat Quran dulu. Dalam bab ni pun dia mari ayat Quran juga. Nak cerita asas bagi hukum ini ialah Al-Quranul Karim. Hadis menjelaskannya, menerangkan, dan memperincikan apakah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, dalam bentuk praktikal. Nabi SAW buat sendiri lagu mana. Bukan cerita-cerita gitu saja, royak saja, tak ada paduan yang nyata, yang jelas. Ada, dia sendiri buat. Dengan sebab itu sengaja, kalau dia mandi ke, kalau dia apa-apa pun, sengaja dia tak apa. Bahkan dia suruh bini dia royak. Sebab tugas dia tu masuk dalam tugas dia. Lagu mana, siapa mandi tu pun dilihat oleh isteri dia, lagu mana dia mandi. Lepas tu diceritakan kepada orang. Tak ada apa, memang kena tahu pun. Dia nak ceritanya, asas dia ialah Al-Quranul Karim. Itu 2. Yang ketiga, dia nak cerita permulaan kewajiban mandi. Permulaan dianya, mulanya daripada ni ayat Quran ni lah. Sinilah mulanya. Kalau tidak ada sesuatu yang memastikan, yang mewajibkan, dia tidak akan jadi wajib dengan gitu saja. Yang mewajibkan itu siapa? Allah SWT. Bila Allah SWT, makna hukum ni sangat tinggi kedudukannya, bukan sekadar ada di dalam hadis. Dia bermula daripada situ. Isyarat kepada permulaan. Semua Imam Bukhari ni kan, dia berbeza daripada orang lain. Kalau kitab-kitab dia ni, bab-bab dia ni, mula-mula dia isyarat kepada permulaan, punca. Mula punca. Punca hukum ni Allah. Bermula hak ni daripada Al-Quran. Dia isyarat kepada mula. Dan di hujung bab dia isyarat kepada kesudahan, akhir, penutup, penamat dan sebagainya. Seperti kita jumpa kan baru ni, isyarat akhir, isyarat tidur dan macam-macam. Isyarat kepada hujung, akhir. Hak ni isyarat pada permulaan. Bila nak mula kitab, itu seni dia yang tidak ada pada orang lain. Sebab itulah ia ulama kagum sangat dengan Bukhari tu. Dia, cara dia tu halus, cara dia. Nak kata di sini, dia nak ayat sini, kita hadis-hadis pun yang lebih atas daripada hadis. Asas lagi ialah Al-Quranul Karim. Kalau hadis itu asal dalam Islam, maka hak ni Quran ini aslul asl, asas bagi asas tadi. Itu kedudukan Quran. Dia peringat semua kita. Janganlah hadis ni terlajak lebih daripada Quran. Jangan. Kena ingat semua Quran tu nombor 1 bagi kita. Mesti kena sesuai dengan Quran itu. Hadis yang sahih betul-betul daripada Nabi SAW tidak akan bercanggah dengan Quran. Itu isyarat dia tu. Banyak walaupun sikit gitu yang apa. Itu yang ketiga. Habis itu. Kita tengok di sini Imam Bukhari buat mari 2 ayat Quran. 2 ayat Al-Quran. Berhubung dengan mandi janabah ini.
Ayat yang pertama dari surah Al-Ma'idah. Ayat yang kedua Imam Bukhari buat mari ni dari surah An-Nisa. Ulama sampai kaji kan, dia tidak saja-saja Imam Bukhari buat ni, dia susun. Kalau nak kira surah Nisa tu dalam tertib Quran, susunan surah dalam Quran, surah Nisa dulu, barulah Al-Ma'idah. Bukan Al-Ma'idah dulu, lepas tu baru An-Nisa. Dari segi tertib dalam Quran tu, dalam mushaf tu pun begitu. Dari segi tertib turun dia pun begitu juga. An-Nisa tu dulu, lepas tu baru Al-Ma'idah. Bukan Al-Ma'idah dulu. Faham apa Imam Bukhari tukar tertib? Apa dia tukar? Mungkin kalau orang yang tidak mengaji cara kitab ni, hadis ni, dia kata saja-saja betul lah kau. Ada, tidak gitu. Ulama-ulama kita bahas, memang semua terima. Dia setiap Imam Bukhari susul ke apa, dia ada maksud dia. Dia bukan ambil kira hadis sahih saja, yang tinggi taraf kesahihannya saja, bukan. Banyak perkara lagi. Dalam menyusun kitab dia ni, dia jaga banyak perkara lagi. Dengan sebab itulah dengan sebab itulah Maulana Banuri, pengasas Jami'atul Ulum Al-Islamiyah di Pakistan, tempat saya belajar dulu, dia pengasas ni. Dia anak murid kepada Anwar Shah Kashmiri. Dia kata, Innal Bukhari arada an yusannifa kitaban fid din qabla an yusannifa kitaban fil hadith. Itu dia kata. Imam Bukhari dengan menulis kitab dia ni, lebih dia menekankan untuk nak karang kitab tentang agama, lebih daripada maksud dia nak mengarang kitab hadis. Hadis tu nombor 2 dah jadinya. Hak maksud utama dia ialah agama itu semua sekali, bukan hadis. Hak tu lebih lagi. Sebab tu kalau kita perhati cara dia buat ni, dia bukan cerita pasal hadis saja. Dia ajar kita adab, dia ajar kita cara faham agama. Man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Itu dalam hadis kan ada sebut, sesiapa yang Allah SWT mahukan kebaikan untuknya, kebajikan untuknya, nescaya diberi faham kepadanya tentang agama yang mendalam. Diberi faham yang mendalam tentang agama. Kalau Tuhan nak seseorang itu baik untuk dia, dia akan beri kefahaman yang mendalam tentang agama. Agama dia sebut, bukan hadis. Tapi nak faham agama dengan mendalam tu pun kena faham hadis kan, kena faham Quran, kena faham semua. Apa maksud Imam Bukhari buat gini? Sekurang-kurangnya kalau mengikut Hafiz Ibn Hajar, dia kata, cuba kita perhatikan tu ayat yang mula-mula tu, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kamu berjunub, jika kamu berjunub, maka bersucilah dengan sebaik-baiknya. Bersucilah dengan sebaik-baiknya. Dia sebut bersucilah dengan sebaik-baiknya. Lagu mana bersuci dengan sebaik-baiknya tu? Bersucilah dengan betul-betul tu. Kalau kita tengok ayat yang kedua pula, terjemahan itu beberapa baris daripada bawah. Atau apabila kamu menyentuh, yang ini menyentuhi perempuan, kemudian kamu tidak memperolehi air. Bukan. Ni hatta taghtasilu dah, hatta taghtasilu dah. Jangan kamu terus mengerjakan sembahyang dalam keadaan kamu mabuk sehinggalah kamu memahami, dan tidak boleh juga orang yang berjunub kecuali sehinggalah dia bersuci. Hatta taghtasilu, sehinggalah dia bersuci, yakni mandi di sini. Tepatnya mandi, bersuci itu maksudnya mandi. Sehingga dia mandi, hatta taghtasilu, mandi.